Tanyalah pengalaman mereka yang telah menunaikan fardu haji. Sudah pasti mereka akan mengatakan, ia satu pengalaman yang sangat menarik. Mekah tidak sama dengan London, Madinah tidak sama dengan Amsterdam. Kedua-duanya mempunyai aroma yang tersendiri. Itulah aroma haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam siri Mukaddimah. Tajuk yang akan saya sampaikan pada pagi ini ialah aroma haji. Tuan-tuan dan puan-puan, ibadat haji merupakan suatu kewajipan. Dan ibadat haji ini merupakan suatu ibadat yang sangat special. Berbanding dengan solat, kalau kita tak solat, orang tak tahu kita tak solat. Kalau kita tidak berpuasa, orang tidak tahu kita tidak berpuasa. Tetapi kalau kita belum lagi menunaikan fardu haji, sahabat handai kita, kaum keluarga kita tahu yang kita belum pergi lagi ke Mekah dan Madinah. Dan ibadat haji ini kerana terlampau special, bila orang menunaikan fardu haji ini, bila mereka kembali ke tanah air, mereka akan bercerita dengan perasaan yang sangat gembira, berulang-ulang sehingga setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sampai mereka bertemu pada musim haji yang akan datang. Dan saya sendiri apabila berada di Mekah, saya menangis teresak-esak menghadap Muntazam, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika nak meninggalkan Mekah, nak pergi ke Madinah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuanku, Kau ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah, Kau izinkanlah aku untuk bercerita tentang pengalaman yang telah aku lalui di sini, ya Allah. Bukan aku nak riak, bukan aku nak takbur, bukan aku nak sombong, ya Allah. Tetapi aku nak menceritakan tentang keagungan-Mu, ya Allah. Kenapa saya menangis, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab saya yang sebenarnya tidak pernah mahu pergi menunaikan fardu haji. Pada tahun 2000 lagi, isteri saya pernah mengajak saya. Dia kata pada saya, yang jomlah pergi menunaikan fardu haji. Saya suka sangat tengok orang-orang muda, sepupu-sepupu kita yang masih muda pergi haji balik. Mereka sangat gembira, ceria wajah mereka. Dan biasanya saya jawab kepada isteri saya, kata, yang orang pergi haji ni untuk orang-orang tua saja. Orang nak pencen dia pergilah haji. Kita ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Inilah jawapan sinika saya kepada isteri saya. Tetapi yang sebenarnya, jauh di sudut hati saya, kenapa saya tak hendak pergi menunaikan fardu haji? Kerana saya tahu saya adalah seorang yang jahil. Saya tak pandai baca Quran, saya tak pandai berdoa dalam bahasa Arab. Apatah lagi, ya Allah, apa yang saya nak buat di sana? Sebab saya tahu saya memanglah bukannya seorang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut pengalaman saya lah, saya ini bukannya seorang yang kuat beramal ibadat. Kalau saya balik daripada Shah Alam menuju ke Besut Terengganu di rumah saya boleh melepasi 2 waktu tanpa solat Zuhur dan solat Asar. Tak buat jamak, tanpa rasa bersalah. Takkanlah orang macam ni nak pergi menunaikan fardu haji. Dan kalau di bulan puasa, saya puasa cukup 30 hari. Tetapi ketika orang bekerja-kerja pergi solat solat tarawih, saya duduk di rumah buka komputer, menaik buat kerja. Takkanlah orang macam ini nak pergi menunaikan fardu haji. Jadi perasaan takut dan gentar inilah yang menyebabkan saya beritahu kepada isteri saya main-mainkan dia. Saya kata pada beliau, orang yang pergi haji ini adalah orang tua. Orang yang muda-muda ni masih banyak lagi dosa yang perlu dibuat. Dan inilah yang sebenarnya yang berlaku pada saya sebelumnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi saya satu kelebihan yang sangat luar biasa, iaitu saya boleh bangun di tengah malam. Saya boleh bangun pada pukul 2:30 pagi. Saya masuk bilik air, bilik tandas, ambil air, basuh muka dan buka komputer dan saya buat bekerja. Saya sangat seorang yang workaholic. Saya sangat suka menulis dan banyak artikel-artikel saya yang telah saya tulis. Dan isteri saya selalu menasihati saya. Kata, yang awak ni Allah bagi kelebihan bangun tengah malam. Sebelum buat kerja tu, kenapa tak solat tahajud, tak solat taubat, tak solat hajat? Buatlah dulu, kemudian buatlah kerja. Saya kata pada isteri saya,
Saya kata saya bangun tengah malam bukan saya nak solat, saya nak buat kerja, saya nak menulis. Jadi saya menulislah. Sehinggalah pada satu ketika, ya Allah, macam mana Allah nak buka pintu hati saya. Saya hendakkan sesuatu dalam kerjaya saya. Saya minta dalam proses kenaikan pangkat. Dan saya kata pada isteri saya, ya kalau dapat naik pangkat ni bagus ya. Kita dapat gaji double daripada gaji yang ada sekarang. Dan isteri saya kata pada saya, apalah awak ni cakap macam ni. Kalau awak nak naik, nak dapatkan rezeki, minta dengan Allah. Dan kerana saya nak naik pangkat tersebut, saya bangun tengah malam, saya solat hajat 2 rakaat dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bersolat hajat 2 rakaat dan kemudian saya berdoa kepada Allah. Saya tak reti doa dalam bahasa Arab. Saya minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku ni minta jawatan ini, ya Allah Kau bagilah padaku, ya Allah aku nak rezeki ni. Tetapi bezanya saya buat ini adalah untuk selama setahun. Bangun pukul 2.30 pagi, solat hajat 2 rakaat dan minta pada Allah, aku nak rezeki ni, aku nak jadi profesor ni ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, setahun saya buat macam tu dan dapat keputusan daripada proses kenaikan pangkat tersebut. Saya salah seorang yang berjaya ketika usia saya tak sampai pun 40 tahun dengan tunggakan gaji hampir RM80,000. Dan apabila saya dapat surat menyatakan saya naik pangkat ini, terkeluar kata-kata ini, kata-kata berikut kepada isteri saya. Ya Allah, Allah ni kasih pada saya, Allah ni sayang pada saya minta jawatan profesor, dia bagi profesor, lepas tu bagi tunggakan gaji RM80,000 lagi. Jom yang kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, saya nak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya fikir bagaimana Allah membuka pintu hati saya, seorang yang jahil, seorang yang tak reti baca Quran, seorang yang tak reti doa dalam bahasa Arab, tiba-tiba terbuka pintu hati nak pergi menunaikan fardu haji di Mekah. Kerana Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi hakikat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu. Tetapi apabila saya balik daripada menunaikan fardu haji, isteri saya datang jumpa saya dan berkata pada saya, ya yang, awak ingat tak? Bila tahun 2000 dulu, bila saya ajak awak pergi menunaikan fardu haji, awak main-mainkan saya. Sejak daripada hari itu, tiap-tiap malam saya bangun, saya minta doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, Kau bukalah pintu hati suamiku, Kau lembutkanlah hati suamiku, biarlah dia nak terbuka pintu hati nak pergi menunaikan fardu haji bersama-samaku, ya Allah, aku nak pergi bersama suamiku, ya Allah, ya Allah, aku nak pergi pada usia muda, ya Allah. Dan inilah rupanya saya sebenarnya yang telah membuka pintu hati saya, hasil daripada doa isteri saya selama hampir 6 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa bagaimana Allah menjemput kita menunaikan fardu haji ini ada macam-macam cara. Dalam konteks saya tak nak pergi, tetapi hasil doa daripada isteri saya selama 6 tahun, Allah telah membuka pintu hati saya. Sekian kita. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam siri yang pertama ini, Aroma Haji. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya berkata kepada isteri saya, yang jom kita pergi menunaikan fardu haji, saya nak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh perasaan jiwa saya menjadi takut dan gemetar. Saya takut dan gemetar kerana saya tahu saya seorang yang jahil. Saya tak pandai baca Quran, alif bata pun saya tak tahu. Saya tak reti doa dalam bahasa Arab, saya tak pandai, ya Allah, saya rasa dalam jiwa saya ni saya tak tahu apa nak digambarkan. Tetapi dalam masa yang sama, bila Allah dah buka pintu hati saya ni, saya terbayang Mekah, saya terbayang Madinah, saya nampak Hijr Ismail, saya nampak Hajarul Aswad. Tetapi saya takut. Dan kerana yang ketakutan yang amat sangat ini, saya tak tahu nak ceritakan pada sesiapa. Lalu saya bangun pada tengah-tengah malam tu, bangun pukul 2.30 pagi. Kalau sebelum ni saya solat hajat untuk dapat jawatan profesor, saya pun bangun, ambil wuduk, solat 6 rakaat. Saya solat tahajud, saya solat taubat, saya solat hajat, dan kemudian saya bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 2 jam tiap-tiap malam. Apa yang saya cakapkan? Saya merayu kepada Allah, saya merintih kepada Allah, saya menangis tiap-tiap malam. Ya Allah ya Tuhanku, aku ni nak pergi menunaikan fardu haji, tetapi aku ni bodoh, ya Allah, aku ni fakir, aku tak reti baca Quran. Aku nak pergi ke sana semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, Kau bantulah aku, ya Allah. Kau ajarkanlah aku, ya Allah. Aku tak pandai, ya Allah. Kau berikanlah ilham padaku, ya Allah. Saya bangun tiap-tiap malam, saya solat 6 rakaat dan kemudian saya berdoa kepada Allah. Saya bercakap dengan Allah selama 2 jam tiap-tiap hari. Keluar air mata ni, menangis kering, menangis kering, menangis kering. Sebulan saya buat macam tu. Tiba-tiba pada suatu petang, ada orang ketuk pintu rumah saya. Sebelum pukul 6 petang, dia ketuk pintu. Saya tengok sebuka seorang anak muda ada depan saya. Dia bertanya kepada saya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya kata,
Ni siapa ni? Hafizi. Ya, Hafizi, boleh saya tolong? Prof, saya nak tanya lah, Prof. Ada tak orang nak belajar Quran? Saya ni guru Quran. Saya tiap-tiap malam duk cerita dengan Allah, duk mengadu dengan Allah. Saya tak reti baca Quran. Ya Allah, kau bantulah aku. Ya Allah, kau ajarlah aku. Ya Allah, tiba-tiba muncul seorang anak muda bertanya, Prof, ada tak orang nak belajar Quran? Tak gila saya. Saya kata pada Hafizi, Hafizi, masuk. Saya kata, duduk. Macam mana Hafizi boleh datang ke sini? Dia pun bercerita dengan saya. Dia kata dia dipanggil untuk jadi imam di Masjid Puchong untuk bulan Tarawih. Habis dah bulan Ramadan, dah tak ada kerja, saya tak nak balik Pasir Mas. Saya ni lulusan tahfiz Pasir Mas. Seorang hafiz. Dan saya kata, itulah saya datang ke sini, saya nak cari kerja, nak cari orang yang nak belajar Quran. Saya nak jadi guru Quran. Tak, macam mana you boleh datang ke rumah saya? Dia kata dia jumpa dengan orang di bawah. Saya berada rumah saya di Kondo Kemuncak, ada 15 tingkat. Di lobi itu ada beberapa orang yang duduk di depan lift tu. Dia tanya orang tu, ada tak orang nak belajar Quran? Orang itu berkata, cuba naik rumah Profesor Dr. Kamil tingkat 7. Rumah dia sebelah kanan. Cuba tanya dia, kok dia tahu ada orang nak belajar Quran ke tidak. Adakah ini berlaku secara kebetulan? Mana ada benda-benda berlaku kebetulan untuk hidup kita ni? Orang Melayu, orang Islam saja yang duk sebut nasib baiklah, mujurlah. Saya bagi contoh. Misal katalah kawan saya nak tumpang saya pergi ke satu tempat. Tiba-tiba dia tak jadi. Kemudian saya accident. Dan kawan saya itu orang akan selalunya berkata, Ya Allah, nasib baik aku tak tumpang Dr. Kamil. Sedangkan segala-galanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kes saya nak belajar Quran ini, bukanlah satu kemujuran Hafizi ini nak pergi ke rumah saya. Tetapi sebenarnya tiap-tiap malam saya berdoa dan saya merayu dan merintih kepada Allah. Ya Allah, ya Tuanku, aku tak reti baca Quran. Ya Allah, aku nak pergi haji ni. Ya Allah, kau bantu aku. Ya Allah, kau tunjuk ajar padaku. Ya Allah, bagi ilham padaku. Dan dalam proses tersebutlah saya terjumpa satu hadis yang mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam tersisa. Dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, wahai hamba-Ku, tak adakah yang nak bangun pada 1/3 hujung malam tersisa, nak berdoa kepadaku, aku nak makbulkan. Ada tak yang hamba-Ku yang nak bangun pada 1/3 hujung malam tersisa, nak memohon keampunan daripadaku, aku nak ampunkan. Ada tak hamba-Ku yang nak bangun pada 1/3 hujung malam tersisa, nak meminta padaku, aku nak tunaikan permintaan dia. Janji Allah 1/3 hujung malam tersisa itu apa? Itulah yang dikatakan solat malam. Dan inilah yang saya lakukan tanpa saya sedar. Ia merupakan satu tindakan yang penting. Saya bangun pagi pukul 2:30 pagi, solat 6 rakaat dan meminta-minta kepada Allah. Ya Allah, ya Tuanku, aku manusia jahil, aku manusia fakir, aku tak ada ilmu. Ya Allah, aku tak reti baca Quran. Ya Allah, tapi aku nak pergi menunaikan fardu haji pada tahun depan. Ya Allah, ya Allah, kau bantulah aku. Ya Allah, kau ajarkanlah padaku. Ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ringkaskan cerita. Saya beritahu pada Hafizi, saya lah orang yang tak pandai baca Quran. Tahun depan saya nak pergi haji. Kalau Hafizi boleh hajar saya sampai saya mengenal huruf, Hafizi boleh masuk syurga. Wah, orang jahil offer syurga pada seorang Hafiz. Nak ceritanya jahilnya saya. Tetapi dalam masa sebulan saya habis qiraati 1 sampai qiraati 6. Pasal tiap-tiap malam minta doa pula dengan Tuhan. Ya Allah, Tuanku, aku tengah belajar qiraati ni. Ya Allah, lembutkan lidahku, mudahkanlah daya ingatanku, kuatkanlah semangat aku untuk belajar ni. Ya Allah, aku malu. Ya Allah. Dan dalam masa sebulan lagi saya habis mukadam. Dan sebelum saya berangkat ke Tanah Suci, saya dah juz 9. Duduk di Mekah 35 hari, saya khatam buat pertama kali dalam hidup saya. Kemudian saya pergi ke Madinah, dalam masa saya di Madinah 8 hari, dalam masa 6 hari saya khatam baca terjemahan. Barulah saya tahu bahawa Allah ini Maha Pengasih, Allah ini Maha Penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang sebenarnya yang saya katakan aroma haji. Kerana kita nak pergi menunaikan fardu haji, kita takut dan gentar pada Allah, kita minta pada Allah, Allah bagi apa yang kita minta. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih sudi bersama saya dalam topik aroma haji dalam siri Mukaddimah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, kerana saya terlampau takut, saya terlampau gentar, kerana saya adalah manusia yang jahil, yang tak pandai baca Quran, berdoa dalam bahasa Arab pun tak erti. Macam mana orang yang macam ni nak pergi menunaikan fardu haji? Maka saya katakan, tiap-tiap malam saya berdoa kepada Allah. Saya bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 2 jam tiap-tiap hari selepas saya solat 6 rakaat, solat sunat 6 rakaat. Apa yang saya cakapkan dalam tempoh 2 jam tersebut? Saya ceritakan segala-galanya kepada Allah. Cerita dengan perasaan takut dan gentar. Cerita dengan lelehan air mata. Saya katakan kepada Allah, Ya Allah, ya Tuanku, aku nak pergi ni menunaikan fardu haji ini.
Semata-mata kerana Engkau, ya Allah. Semata-mata kerana Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku nak jadi tetamumu yang istimewa, ya Allah. Yang paling istimewa, ya Allah. Yang paling istimewa, ya Allah. Yang paling istimewa, ya Allah. Minta macam tu. Kalau saya cerita dengan orang-orang ketawa. Tetapi itulah realiti sebenarnya. Dahlah saya tak pandai baca Quran, minta nak pandai baca Quran. Lepas tu minta jadi tetamu yang istimewa. Kerana saya yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dengan apa yang Allah janji pada kita, iaitu kalau engkau bangun pada 1/3 hujung malam yang tersisa, engkau minta pada aku bagi pada engkau. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum nak berangkat ke Tanah Suci ni, 3 hari sebelum nak berangkat, saya buka balik surat tawaran daripada tabung haji. Saya tengok, ya Allah, tahun ni rupanya merupakan haji akbar. Orang kata haji akbar sebab wukufnya jatuh pada hari Jumaat. Saya beritahu isteri saya, ya yang kita ni haji akbar tahun ini, haji besar. Saya rasa gembira. Dan saya tengok lagi jadual penerbangan saya. Ya yang kita pergi ni hari Jumaat ya. Kita turun rumah hari Jumaat. Ya Allah, saya rasa istimewa. Dan saya tengok jadual penerbangan balik, saya tengok, yang kita balik pada hari Jumaat daripada Madinah. Ya Allah, pergi hari Jumaat, wukuf hari Jumaat, balik pun hari Jumaat. Hari Jumaat adalah pengulu segala hari. Saya rasa sangat istimewa. Lalu saya bercerita dengan kawan-kawan. Kita orang jahil. Apa yang kita nak sibuk-sibuk, kita cerita dengan kawan-kawan. Aku ni tahun ni pergi haji. Dia haji, ya Allah, haji akbar. Lepas tu pergi turun hari Jumaat, balik hari Jumaat. Memang Allah bagi keistimewaan pada kami. Pada saya kata. Dan kawan-kawan saya kata pada saya. Ustaz-ustaz UiTM kata pada saya. Man, mana ada haji akbar ni? Haji ni biasa saja. Kalau you pergi jatuh haji wukuf hari Jumaat pun, pergi hari Jumaat, balik hari Jumaat, ada 400 orang dalam penerbangan tu juga pergi pada hari yang sama. Dan orang ini semua istimewa. Ustaz tu kata pada saya. Tetapi orang jahil macam saya ni pandai pula menjawab. Saya kata, tidak. Hanya orang-orang yang tertentu saja istimewa, sebab keistimewaan ini merupakan anugerah pada Allah, daripada Allah. Saya minta dengan Allah tiap-tiap malam, saya nak jadi tetamu yang istimewa. Saya nak jadi yang paling istimewa, yang paling istimewa. Saya percaya orang lain tak ramai yang minta macam tu. Dan dalam kita, dan biasanya kita dalam keadaan yang hari-hari kita lalui peristiwa-peristiwa. Bagi saya, misal katanya, orang mendengar saya bercakap pada hari ini, mungkin ada orang kata, wah, istimewa hari ini dapat mendengar Profesor Dr. Kamil bercakap. Tetapi orang yang tak kenal saya, mendengar saya bercakap juga, dan mungkin dia akan berkata, ya Allah, Mamat ni siapa ni bercakap tak berhenti-henti ni? Bila dia nak habis bercakap? Sebab keistimewaan itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita ringkas saja. Bila saya sampai ke Jeddah nak pergi ke Mekah, saya duduk dalam bas tu kerana saya takut dan gentar. Saya tak bercakap dengan isteri saya tak bercakap dengan adik dan kakak saya, adik perempuan saya, kakak saya yang pergi bersama saya. Kerana saya takut dan gentar. Saya duduk dalam bas tu, subhanallah, 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 ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, banyak dosa-dosa aku, ya Allah, aku tak pandai, ya Allah, ya Allah, dekatkanlah aku dengan Masjidil Haram, ya Allah, ya Allah, aku nak pergi ni kerana aku nak beramal ibadat kepadamu, ya Allah, ya Allah, kau bantulah aku, ya Allah. Saya pergi penerbangan yang terakhir. Orang semua sudah ada di Mekah, dah ramai haji akbar, mungkin 3 ataupun 4 juta orang pada tahun tersebut. Dan saya pergi dengan muasasah biasa, bukan pergi dengan package. Bas pun pergi dah sampai di Masjidil Haram, tengok menara, ya Allah, hilang 10% perasaan takut sebab nampak Masjidil Haram. Tetapi bas tu pergi, saya kata, ya Allah, dekatkanlah aku dengan Masjidil Haram, dekatkanlah aku dengan Masjidil Haram, ya Allah, dekatkanlah aku dengan Masjidil Haram, ya Allah. Tetapi bas tu pergi, makin jauh. Sehingga dah bas ni berhenti kerana nampak jumpa dengan traffic light. Bas tu berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada istimewanya berhenti di traffic light. Traffic light warna merah, dia berhentilah. Lepas tu, yang istimewanya, bila traffic light berwarna hijau, bas itu pusing ke sebelah kiri. Dia jumpa satu simpang, berpusing lagi sebelah kiri. Apa maksudnya? Maksudnya bas itu telah berpatah balik ke arah menuju ke Masjidil Haram. Bila saya sedar macam tu, ya Allah, saya pun terus, ya Allah, dekatkanlah aku dengan Masjidil Haram, dekatkanlah aku dengan Masjidil Haram. Dan bas itu berjalan. Dan dia berhenti di sebuah hotel lebih kurang 300 meter daripada Masjidil Haram. Adakah ini berlaku secara kebetulan? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya berdoa hampir setahun tiap malam, ya Allah, ya Tuanku, jadikanlah aku tetamumu yang istimewa, yang paling istimewa, ya Allah, yang paling istimewa, ya Allah, dekatkanlah aku dengan Masjidil Haram. Aku nak beramal ibadat kepadamu, ya Allah, jangan kau susah aku, ya Allah.
Dan tuan-tuan dan puan-puan, Allah Maha mendengar, Allah Maha pengasih. Doa kita, ya Allah janji tadi, kau bangun tengah malam 1/3 hujung malam tersisa, engkau minta dengan aku bagi pada kau. Dan kerana haji, ibadat haji ini cukup istimewa, Allah makbulkan permohonan orang yang berada dalam keadaan ketakutan. Apa yang saya nak ceritakan tentang aroma haji ini? Aroma haji ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang sebenarnya ibadat haji ini merupakan satu anugerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia diwajibkan sekali dalam seumur hidup kita. Hendaklah kita pergi dalam keadaan kita benar-benar nak pergi kerana nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kita pergi kerana kita banyak duit kita pergi. Kerana kita rasa ini kita perlu buat, kita buat. Tidak. Kita pergi, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita nak buat amal ibadat sepenuhnya. Kita pergi dalam ketakutan. Kita berdoa kepada Allah. Bukannya boleh kita pergi bangun hari ini, esok kita nak pergi haji. Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia kebesaran Allah. InsyaAllah, pada masa-masa yang akan datang, kita sambung lagi dalam topik ibadat haji ini, tetapi dalam perspektif yang berbeza yang disampaikan oleh saya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.